Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana menonton kita punya episod nombor 3 bagi kesan-kesan pandemik kanak-kanak dan remaja di Malaysia. Bersama saya hari ini adalah Puan Sohaila Ahmad Ahiruddin, seorang pengajar bahasa Inggeris di Negeri Selangor. Okey Puan, selamat datang. Terima kasih. Okey, so hari ini Puan, kita ada lagi 5 soalan daripada rakyat Negeri Selangor berkaitan dengan kali ni fokus dia saya tengok lebih kepada remaja dan dewasa. Dia di luar konteks sikit lah, tapi tak apa, soalan tu masih relevan. Okey, nombor 1 dia, Organisasi Buruh Kebangsaan PBB berkata prospek kerjaya orang berusia 18 sehingga 29 tahun juga mengalami kesan dari segi pandemik COVID-19, manakala pelajar menghadapi suasana suram terhadap pendidikan mereka. Apakah nasib pelajar remaja Malaysia daripada konteks pendidikan? Bagaimana proses pembelajaran mereka ke universiti akibat penangguhan pelajaran? Contohnya SPM tu dah tertangguh. Jadi daripada segi pembelajaran dia umur 19 baru nak ke universiti, mungkin dah sedikit lambat berbanding batch yang sebelumnya. Bagi pendapat Puan macam mana? Okey, untuk isu ni kita kena lihat secara keseluruhan. Walaupun kita melihat pada mereka yang berusia 18 hingga 29 tahun dalam kes yang telah dilakukan oleh ILO, sebenarnya untuk beberapa tahun ini semua lapisan umur menghadapi masalah yang sama, penangguhan. Akan ada penangguhan kerana kita tidak boleh melakukan pada rate yang kelajuan sama seperti sebelum ini. Jadi untuk kita lihat apakah yang akan terjadi, kita mungkin boleh bayangkan, tetapi pada saya, kerana ini adalah pandemik COVID-19, dalam bahasa Inggeris kalau dengan izin adalah unprecedented event. Kita tak pernah nampak lagi, kan? Kita tak tahu macam mana. Jadi untuk kita nak bayangkan apakah yang akan terjadi, kita terus meletakkan ini pasti akan terjadi, adalah sesuatu yang agak bahaya, kerana kita tak tahu sebenarnya adakah mereka ini akan lebih teruk ataupun lebih baik. Kerana dalam keadaan-keadaan krisis kadang-kadang akan memberi kita jati diri yang lebih kuat. Mungkin dari segi pendidikan yang berbentuk pen and paper, mungkin mereka ketinggalan, tetapi mungkin dari segi jati diri, sebab katakan di usia 18 tahun patutnya menghadapi SPM di usia 17 tahun dan perlu belajar untuk sabar, untuk memahami keadaan dan tidak boleh melenting, marah, dan kerana ia bukanlah satu, orang kata, tindakan yang suka-suka untuk kita lewatkan SPM contohnya. Dan itu akan beri mereka bagaimana mereka akan lebih memahami sesuatu di usia yang muda, 17. Bagaimana mereka perlu ikut akur kepada keadaan kerana ia bukan sesuatu yang boleh kita kawal. Betul. Jadi dalam bentuk pendidikan, saya katakan pada episod-episod yang lepas, kita di Malaysia terlalu meletakkan skop pendidikan itu kepada peperiksaan semata-mata. Kita tidak lihat pendidikan itu besar. Sebenarnya ada 3 aspek pendidikan, ada formal, informal dan non-formal. Tetapi sebab kerana kita dah terbiasa, dia adalah pendidikan yang formal, yang mesti ada paper qualification at the end of the day, barulah kita boleh jadi manusia. Jadi kita rasa risau, kita mudah rasa macam lagilah, alamak macam mana ni, anak aku tak lepas, tak apa. Tapi kita jangan terkejut pula, mungkin dengan hikmah pandemik COVID-19 ini, mereka akan jadi lebih kuat daripada mereka yang sebelum-sebelum ini dengan mudah mendapatkan paper qualification mereka. Kalau katakan di Malaysia, diploma dan degree contoh untuk usia ni, ataupun mungkin masters dan PhD, sebab di usia 29 tahun ada yang akan ambil PhD, mereka akan lebih baik. Jadi pada saya di sini, saya nak minta semua orang untuk lebih bersikap terbuka. Jangan terlalu, walaupun kita tahu akan ada kajian-kajian seperti ini, tetapi kita jangan terlalu cepat dah habislah. Kita kena bagi peluang kepada mereka untuk mencari, mungkin inilah hikmah dia. Mungkin macam yang Tuan Haziq katakan episod sebelum ni, yang Tuan Haziq agak
berkesan dengan sistem peperiksaan. Okay. Ini akan menjadi satu, orang kata mungkin mereka lah generasi yang akan mencetuskan perubahan itu, di mana mereka yang bijak pintar dalam sistem pentaksiran di Malaysia dan juga di dunia akan mula melihat, ya, adakah perlu kita menukarnya kepada sesuatu yang lebih holistik. Jadi walaupun tidak berbentuk paper and pencil, tetapi kita masih boleh mengukur seseorang itu daripada sikap EQ, mungkin SQ dan sebagainya. Kita gunakan ini sebenarnya sebagai tanda ukur, penanda aras untuk mereka menjadi seorang yang lebih berjaya pada masa yang akan datang. Saya setuju dengan kata puan tadi, sebab bagi pendapat saya secara peribadi, peperiksaan tu mungkinlah dia akan menangguh, tapi macam puan cakap tadi, dalam masa setahun tu pelajar contoh daripada dia lambat setahun, dalam masa setahun tu dia boleh mencapai tempoh dia dah rasa dia matang, dia rasa dia banyak pelajar bersabar, berapa kali dia tangguh untuk SPM dan sebagainya kan. So saya rasa itu benda yang bukanlah kekurangan, tapi kalau kita anggap tu kekurangan, dia akan jadi kekurangan dia kepada sebenarnya kita. adalah mindset sebenarnya adalah mindset. Tapi tidaklah mengatakan kita buat tak tahu saja, sebab itulah kajian-kajian ini dilakukan. Tapi sebenarnya kita patut jadikan kajian-kajian ini sebagai, orang kata, platform di mana kita lebih kreatif, keluar daripada kotak. Sebab kalau kita terus menerus dengan rasa takut, itulah kekalahan sebenar pada pandemik ini. Setuju. Kita tidak boleh menangkan pandemik ini memenangi kita. Setuju. Alright puan. So soalan yang seterusnya yang saya boleh baca kat sini, pandemik ni memberi kesan teruk kepada pekerja muda puan, seperti umur 23, 24 yang baru nak mencari kerja dan sebagainya. Dia memusnahkan peluang pekerjaan dan merosakkan prospek kerjaya mereka. So kajian tu ada mendapati 17% yang bekerja sebelum berlakunya COVID-19 diberhentikan kerja sejak pandemik melanda. Apakah langkah yang seharusnya diambil bagi menangani masalah pekerjaan bagi golongan muda daripada segi langkah yang patut diambil oleh pihak kerajaan ke, atau langkah daripada diri sendiri, inisiatif kita sendiri? Okey, ini satu soalan yang agak menarik, sebab saya nak cuba relatekan, connectkan ya, maknanya kita gabung jalinkan tentang peperiksaan dan kerjaya. Di Malaysia juga, okey, saya tak ada statistik untuk saya berikan, tetapi kalau katakan saya harap cukup selamat untuk saya katakan, kebanyakan kita di Malaysia masih menganggap berjayanya seseorang itu bila kita ada kerjaya makan gaji. Kita masih ada itu. Saya faham bila kita makan gaji ni, ia kata lebih, orang kata gaji kita dapat di hujung dia selamat. Dia adalah sesuatu yang selamat. Jadi untuk kita berubah ke arah yang lebih, orang kata mungkin lebih baik, yang saya pun tak pasti adakah ia lebih baik ataupun tidak, perlukan lebih kajian di sini. Kita perlu melihat perubahan tu daripada segala-galanya. Sekiranya kita menukarkan sistem pentaksiran itu sendiri, kita kena bayangkan result ataupun produk daripada sistem pentaksiran itu adalah berbeza. Kalau kita menukarkan sistem pentaksiran untuk menjadikan dia lebih holistik, tetapi at the end of the day kita masih nak mereka jadi pekerja sahaja, ia tidak relevan. Maknanya dia perlu lihat di mana bila kita holistik, kita akan keluarkan lebih banyak talent. Kalau ikutkan teori-teori kepintaran, ada yang kata 9, ada yang kata 12, ada banyak-banyak, dan kepintaran ini tidak semuanya boleh digajikan seperti makan gaji. So jadi dekat sini untuk saya, apa yang saya ingin sarankan adalah pada diri sendiri satu, tapi untuk di usia ini, walaupun mereka sudah di 20-an, mereka masih lagi pada saya muda dari segi pengalaman. Tak kata semua, tapi kebanyakan, sebab kita mengikuti sistem yang 17 tahun SPM, lepas tu di usia 20 hingga 21 mungkin diploma. Jadi usia 23 ni sama ada mereka adalah fresh diploma ataupun fresh degree, betul kan? Dia ada diploma ataupun ijazah. Jadi dia punya konsep, okey, patutnya aku dapat kerja sekarang. And then baru-baru kerja je dah kena pandemik dan kena diberhentikan satu, belum lagi yang jenis gaji, kerja gaji tak jalan dan sebagainya. Jadi mereka rasa mungkin akan rasa macam tertipu.
aku belajar rajin-rajin, kata dulu aku belajar rajin-rajin aku boleh dapat kerja yang best. Sekarang ni aku dapat CGPA 4 flat contohnya. Tapinya akhirnya aku jadi rider Grab. Betul, setuju. Ataupun Food Panda. Buat apa aku belajar rajin-rajin? Dan ini yang kita tak nak. Sebab kalau kita bercakap tentang negara-negara maju, mereka belajar untuk ilmu. Untuk ilmu. Apa yang mereka lakukan pekerjaan itu adalah sesuatu bonus. Tapi di Malaysia rata-ratanya, termasuk saya juga sebagai seorang ibu, kita dah momokkan pada anak kita, okey, nak pandai belajar rajin-rajin supaya kerja dapat kerja best. Kerja elok. Tapi pandemik ni kita dapat tahu ramai mereka yang sebenarnya di golongan profesional yang banyak kehilangan pekerjaan. Sebab mungkin kerja mereka tu boleh dilakukan oleh junior ataupun mereka yang lebih rendah daripada segi penjawatan. Dan yang muda pula mungkin sebab kita kecilkan department, kita kecilkan setiap bahagian dan tak perlu ramai orang sebab boleh work from home dan sebagainya. Jadi di sini pada saya, ia betul diri itu sendiri, tapi kerana mereka muda, kita perlukan sokongan ataupun pendidikan yang secara luas daripada mereka yang di dalam bidang masing-masing. Contoh, katakan kalau kita ambil entrepreneurship contohnya, kita perlu ada contoh-contoh mereka yang model-model atau yang model dalam perniagaan yang mungkin boleh dipanggil untuk slot-slot yang akan datang. Bagaimana untuk menukar persepsi mereka yang di generasi muda ini, yang pada saya mungkin generasi Z, yang Z tua ataupun Y muda, Y tak, dia Y tua ataupun Z muda, kan, dia di situ kan, untuk menukar persepsi supaya tidak melihat pendidikan itu hanya semata-mata untuk kerjaya. Kerana kita belajar mana-mana agama pun, ya, walaupun yang mereka ni mana-mana agama meletakkan pendidikan itu pada satu tahap yang tinggi, dan tak ada mana-mana buku pun pendidikan mengatakan mesti belajar sebab nak duduk exam supaya dapat kerja bagus. Itu kena dibuang daripada mindset kita semua, sebab bila macam tu kita akan jadi frust, kita belajar, kita akan frust dan kita akan hilang nikmat daripada pembelajaran itu sendiri. Betul lah. Macam kalau saya tanya Puan setuju ke? Sebab kebanyakan lah saya bercakap, orang-orang tu, ibu bapa kita cakap, kau kena kerja macam ni. Kalau kau kerja kerajaan kau selamat. Tak payah nak berniaga. Kau kerja je kerajaan, insya-Allah selamat. Tapi bagi pendapat saya lah, contoh industri kreatif apa semua tu luas. Kita boleh explore bukan dengan hanya makan gaji, tapi mungkin kita boleh menjadi usahawan. Betul. Tapi tak adalah pula kita kata jangan makan gaji, kan. Sebab maksudnya kita kena bersikap terbuka. Pada saya itu yang penting. Jangan pula salah anggap, ya. Maknanya ketika ada pula ibu bapa yang marahkan saya, kan, kata saya nak suruh dia belajar supaya dia pandai. Tak salah. Cuma sebab dengan keadaan pandemik COVID-19 ni mengajar kita sebenarnya kita perlu fleksibel. Dari segi kan, daripada mula episod pertama kita cakap tentang pendidikan flexibility, perlu kreatif, perlu think out of the box. Keputusan yang diambil tak tunggu sehingga keluarnya jurnal artikel. Nampak data, nampak statistik, terus kena buat. Kalau kita lihat setiap hari KKM mengeluarkan keputusan, tidak menunggu-nunggu. Sebab kita tidak ada pandemik COVID-19 sebenarnya mengajar kita untuk membuat satu keputusan yang cepat dan pantas dan tepat. Yang tepat ni yang ramai yang takut, sebab kerana kita buat sesuatu perubahan yang drastik. Di sinilah orang kata yang membuatkan ramai yang merasa menghilang pekerjaan itu adalah sesuatu yang buruk. Saya tak kata dia cantik juga, tapi melihatnya sebagai sesuatu yang orang kata end of the day lah. Dah tak boleh dah, memang dah habis lah. Padahal sebenarnya ia mungkin adalah pembuka jalan kepada sesuatu yang remaja tu, ataupun remaja di usia 20 lebih ni masih remaja, kan, belia itu, atau kita panggil belia lah, belia ini untuk pergi kepada satu benda yang mungkin lebih baik daripada apa yang mereka buat sebagai satu kejayaan sebelum ni. Faham. Perlu open minded. Tak ada pilihan. COVID-19 pandemik ni mengajar kita nak tak nak perlu open minded. Faham. Okey Puan,
Soalan yang seterusnya, okey, mengenai penerimaan pelajar terhadap pembelajaran secara talian. 78.9% sangat bersetuju pembelajaran secara bersemuka adalah lebih baik dan berkesan daripada pembelajaran dalam talian. Okey, adakah pembelajaran dalam talian ni sedikit sebanyak bakal mengganggu pembelajaran pelajar dalam tempoh masa jangka panjang? Macam Puan dah terangkan tadi, tapi kita ada soalan daripada orang lain. Okey, macam saya katakan tadi, pasti perubahan adalah sesuatu yang akan menyebabkan kita rasa tak selesa. Bila perubahan itu, dia begini, kalau orang kata change is constant, perubahan tu kita tak boleh elakkan. Yang kita boleh kontrol adalah bagaimana kita menghadapi perubahan itu. Ini amat penting. Tak kisahlah perubahan daripada segi apa, walaupun tajuk kita mungkin menjuruskan kepada pendidikan. Katakanlah dalam pendidikan tu ada perubahan sendiri, mereka yang di sekeliling kelompok pendidikan tu yang perlu tahu bagaimana untuk hadapinya. Jadi kalau kita melihatnya secara negatif, dia akan terus menjadi negatif. Kalau kita cuba mencari jalan untuk menjadikan dia lebih baik untuk diri kita ataupun diri pelajar kita, diri anak-anak kita, ia akan jadi lebih baik. Saya tak kata ia sesuatu yang mudah. Tak ada mana-mana pun orang kata berubah itu adalah perkara yang senang. Tetapi jika berubah itu perlu dilakukan, ia perlu dilakukan. Okey, soalan yang seterusnya dari aspek kewangan pula Puan. Ramai pelajar yang merasa terbeban apabila PDPR ni terpaksa membeli data, habis duit membeli data dan sebagainya. Gadget baru, kalau tak ada gadget, sebab adik-beradik mungkin ramai berkongsi gadget. And then adakah Puan rasa hal ini dapat diselesaikan dengan bantuan hanya daripada pihak kerajaan ataupun ibu bapa itu sendiri perlu mencari inisiatif lain? Okey, saya lihat ibu bapa dulu. Ibu bapa kalau kita lihat secara amnya, ibu bapa memang akan menjalankan amanah mereka terbaik yang boleh. Okey, cuma kadang-kadang tu ada limitasi. Kita kena faham yang ini. Jadi macam saya kata tadi, 3 keperluan utama adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Jadi kalau 3 ni mereka tak boleh nak penuhi, di manakah letaknya gadget? Faham. Mana lebih penting, bawa makanan kepada meja ataupun menyediakan gadget untuk anak mereka supaya mereka boleh PDPR? Mestinya makanan lah. Jadi saya di sini, saya cuba untuk saya tidak mengatakan tak ada ibu bapa yang mungkin tidak amanah, akan ada. Tapi saya cuba melihat ibu bapa secara am, di mana saya merasakan ibu bapa akan cuba buat yang terbaik untuk anak-anak mereka. Jadi di sini pada saya, ibu bapa itu perlukan pertolongan untuk menteknologikan pendidikan untuk anak-anak mereka. Dan alhamdulillah saya rasa macam contoh pun di Selangor dan juga di negeri-negeri lain, kerajaan-kerajaan negeri, kerajaan-kerajaan dan kerajaan pusat cuba bagi bantuan, tapi tak cukup, kan? Tak cukup. Jadi lagi ramai yang ingin membantu, lagi bagus. Sebab kerana untuk pendidikan yang menggunakan teknologi ni memang kosnya tinggi. Betul, amat tinggi. Dan untuk pendidikan melalui teknologi ni, mungkinlah kita merasakan ini kali pertama sebab pandemik, terpaksa belajar dari rumah dan sebagainya. Kita tak tahu di masa akan datang pun bagaimana. So mungkin kita boleh belajar daripada situasi ni untuk masa akan datang juga, kan Puan? Alright, so soalan yang terakhir Puan, kita dapat daripada pertanyaan daripada rakyat negeri Selangor. Sejak pandemik COVID-19, pelajar lepasan persekolahan sudah ketinggalan ataupun lost generation. Adakah tak ada masalah bagi pelajar kita lost generation? Lost generation in what? Apa yang diorang lost? Itu yang kita kena lihat. Apa yang kita lost? Sebab kita, seperti saya katakan, kita terlalu dalam banyak benda kita masih berfikiran agak konvensional. Kita punya konsep ketinggalan sebab tak habis silibus. Kita punya ketinggalan sebab semua subjek perlu diajar. Kita punya ketinggalan sebab
ketinggalan kereta api SPM sepatutnya tahun lepas, tahun ni baru ambil. Macam tu lah. So dia punya konsep tu. Jadi saya tak suka menggunakan perkataan negatif untuk satu generation. Saya katakan daripada kita gunakan lost generation, kenapa tak kita panggil diorang challenged generation? Okey, sebab kerana mereka menghadapi, macam saya kata, tak ada lagi tau. Tak ada lagi generasi yang menghadapi ini. Mereka adalah yang pertama. Dengan challenge ni sepatutnya kita yang dapat bantu mereka, tak kisahlah daripada kerajaan, bukan kerajaan, institusi pendidikan dan sebagainya, menggunakan keadaan sekarang sebagai satu platform untuk mereka lebih baik dan mencari kekuatan masing-masing untuk mereka jangan kalah dengan pandemik. Itu yang saya cakap, jangan kalah dengan pandemik ini. Pandemik ini bukan sahaja satu virus yang memakan dari segi kesihatan, tapi kita tengok juga pandemik COVID-19 juga memakan kita dari segi pemikiran, emosi dan sebagainya. Okey, so kita dah habis 5 soalan dalam episod ketiga kita bersama Puan Suhaila. And then kalau ada pertanyaan lagi bagi rakyat negeri Selangor, boleh komen kat bawah. Mungkin kita akan bertanyakan kepada Puan Suhaila berkenaan dengan kanak-kanak atau sebagainya, atau mungkin tajuk tu kena dengan pakar-pakar yang lain. Betul. Mungkin so tak ada masalah, boleh tinggalkan soalan di bawah dan mungkin kita akan naikkan soalan anda di sesi yang seterusnya. Okey, itu saja sesi kita bersama Puan Suhaila dalam sesi soal jawab Yawas. Kita berjumpa lagi di episod akan datang dengan tajuk yang baru, dengan pakar yang baru. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum, bye.